Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam buat rakan-rakan yang sedang menonton video ini. Saya Anik Nasri bin Maizal bersama dua rakan saya, iaitu saya Ahmad Abdullah bin Kabul Zaman. Saya Muhammad Ajwad bin Muhammad Amin. Kami akan menganalisis satu artikel yang bertajuk isu-isu berkaitan pemeliharaan akidah dan pemikiran umat Islam di Malaysia. Dalam artikel ini penulis menekankan reformasi undang-undang Islam, kepercayaan dan akidah Islam, ancaman keagamaan, keamanan yang ada dan yang berada di negara kita. Dalam sesi ini kami akan menganalisis dari tiga aspek. Yang pertama, aspek penggunaan penanda wacana, penggunaan kata-kata yang mudah untuk difahami ataupun tidak, dan yang seterusnya dari segi rujukan, sama ada rujukan itu mengikut APA 7.0 ataupun tidak. Jadi kita mulakan perbincangan dan penganalisan kita dengan aspek yang pertama, iaitu penanda wacana. Baik, kita pergi yang pertama. Kita pergi kepada cabaran akidah dan pemikiran Islam di Malaysia. Di dalam topik ini terdapat penanda wacana. Dan apa pandangan anda tentang penanda wacana yang terdapat dalam topik ini? Okey, baiklah. Dalam ayat yang pertama yang kita boleh lihat seperti di atas, oleh kerana itulah, dalam ayat ini digunakan oleh kerana itulah. Pada pendapat saya, penanda wacana ini tidak sepatutnya digunakan kerana dia perlu mengubah dari segi penggunaan lah tersebut. Kita perlu membuang lah itu kerana kita boleh guna oleh kerana itu. Lah itu kita buang kerana pada pendapat saya lah itu tidak sesuai untuk digunakan dalam satu penulisan artikel, dan lah itu adalah satu penggunaan bahasa yang tidak formal lah. Jadi bila digunakan oleh kerana itu, ataupun boleh bagi saya kita boleh tukar kerana itu kerana sebagai oleh sebab itu. Dalam konteks ini, oleh sebab itu atau oleh kerana itu ialah lebih sesuai. Betul. Iaitu dia penanda wacana idea dalam konsep untuk menghubungkan idea-idea yang telah disampaikan. Okey, baik. Kita akan ke penanda wacana yang seterusnya. Okey. Dalam topik ini juga nampak kat sini dia telah menerangkan lelaki ini secara terang mengaku tiada agama dan menyebarkan fahaman makrifat sesat serta mengembangkan pluralisme agama. Lepas tu ayat dia terus, lelaki ini juga secara jelas menyeleweng. Sepatutnya kita boleh tambah penanda wacana, penanda wacana idea. Untuk sebab kita nak ulas lagi pasal lelaki tadi. Tadi dia sebutkan tadi kan, pasal wayang Hadi Kesemua ni, dia cerita pasal lelaki ni. Kita boleh guna penanda wacana macam sehubungan itu. Sehubungan itu, lelaki ini juga secara jelas. Bagi saya, jika penulis terus kepada lelaki ini juga secara jelas, ia seperti tidak cantik untuk dibaca. Tidak mengikut format yang betul lah kan. Jadi apa yang sepatutnya diletakkan? Sehubungan itu. Saya setuju. Okey, baiklah. Moderator, kita pergi yang seterusnya yang saya telah highlight kali ini, iaitu ini kerana penyelewengan ajaran Islam. Saya ingin bertanya pendapat anda berdua. Adakah tepat ataupun sepatutnya boleh ditukar gantikan kepada yang lain? Pada pendapat saya, ini kerana penyelewengan ni adalah satu penggunaan kata dalam satu ayat yang tidak sesuai lah. Kerana dia macam tak formal cara penyampaiannya. Dia sepatutnya meletakkan penanda wacana yang lebih tepat lah. Seperti yang kita tahu, kita boleh letakkan hal ini dikatakan demikian kerana penyelewengan ini. Barulah ayat ini cantik, kerana ia merupakan penanda wacana idea untuk menceritakan tentang kewujudan ajaran sesat yang terdapat di negara ini.
Bagi saya sebenarnya penggunaan ini dalam permulaan ayat ni sebenarnya tidak cantik. Betul. Setuju? Setuju, tidak sesuai. Kita boleh tambah macam Nabil cakap tadi, hal ini. Hal ini barulah ayat tu nampak lebih formal dan mudah untuk difahami oleh para pembaca berkenaan dengan isu atau topik yang ingin disampaikan oleh penulis. Okey, baik, saya setuju dengan pendapat anda berdua, dan kita pergi yang seterusnya, iaitu dari artikel yang saya telah highlight ini juga, iaitu ianya. Bagi saya ianya itu tidak sesuai digunakan untuk permulaan ayat, kerana apabila kita baca sendiri pun bacaan kita kurang menarik. Jadi saya ingin bertanyakan pendapat anda berdua, apa yang boleh kita betulkan dan yang kita boleh gantikan untuk menyedapkan bacaan. Sebenarnya dalam isi ni, dia masih lagi dalam isi sebelumnya, tapi dia nak menerangkan lagi. Jadi kita boleh menggunakan penanda wacana idea. Contohnya dalam ayat ni cantik letak dalam hal ini mempunyai karakter yang hampir sama dengan brainwashing, atau dengan istilah lain mana lagi cantik, dalam hal ini ataupun ianya. Dalam hal ini, ianya macam dia nak merujuk pada sesuatu tapi kita tak jelas merujuk kepada apa sebenarnya kan. Dan ini pun daripada segi perkataan pun lebih pendek, dan saya rasa tak sesuai digunakan dalam penulisan yang formal. Dan betul lah pendapat Anjuat. Saya setuju. Saya setuju dengan pendapat Ajwad yang dikatakan perlu tambahkan dengan dalam hal ini, dalam ayat ini, kerana nampak lebih sesuai dan sedap untuk membaca ayat tersebut. Ianya bagi saya tidak jelas lah untuk merujuk pada isu-isu sebelum yang telah dikatakan dalam penulisan ataupun ayat sebelum ayat ini. Ya, baik. Kita tamatkan situ dan kita pergi ke yang seterusnya, iaitu penggunaan ayat dalam artikel, penggunaan ayat kejelasan. Alright. Okay. Kita pergi yang pertama, kita boleh lihat dalam abstrak itu, iaitu hal ini berpotensi membawa kepada terugatnya keamanan setempat dan kesucian agama Islam. Bagi saya ayat ini seperti tidak mudah untuk difahami dalam golongan seperti kita. Jadi ayat ini sepatutnya boleh ditukar menjadi ayat yang lebih mudah untuk difahami. Dan saya ingin bertanya pendapat anda, Ajwad, bagaimana kita ingin menukarkan ayat ini menjadi ayat yang lebih mudah difahami? Bagi saya yang jadi tak sesuai dekat perkataan kepada tergugatnya, membawa kepada tergugatnya. Sebenarnya kita boleh letak hal ini berpotensi menggugat keamanan setempat dari segi agama Islam. Itulah lebih jelas, lebih singkat dan lebih jelas. Ya, betul. Itu yang kita perlu dalam penulisan ni. Betul. Sebab jika dia tambahkan bahawa kepada ni, dia akan mengambil masa seorang atau mengelirukan para pembaca untuk mencari isi atau fokus dalam satu ayat tersebut. Baik, saya setuju dengan pendapat kalian berdua. Kita pergi yang seterusnya, iaitu pemikiran ekstremis termasuk terhadap isu-isu hak asasi yang melampau boleh mengancam akidah umat Islam di Malaysia sekiranya tidak dikawal. Apabila saya baca sekali lalu saja, saya mendapati ayat ini merupakan ayat yang bukan tidak mudah untuk difahami, kerana terdapat dia banyak berputar-putar belikkan, tetapi isinya sama. Jadi bagaimana untuk kita membetulkan dan mengubah dengan supaya pembacaan menjadi lebih mudah difahami? Pada pendapat saya, bila kita baca sendiri ayat pemikiran ekstremis termasuk terhadap isu-isu hak asasi, kita boleh lihat termasuk terhadap ni merupakan satu perkataan yang kita tak boleh nak sekalikan. Bila kita sekalikan, kita akan nampak macam ketidakserasian ataupun tak cantik lah pada kata biasanya kan. Susunan ayat dia tu macam tak cantik dan membawa pada kekeliruan. Dia tidak mencapai koherensi yang kohesi yang tepat lah. Jadi pada pendapat saya,
dia punya perubahan ataupun penambahbaikan yang boleh kita buat di sini ialah pemikiran ekstremis terhadap isu-isu hak asasi. Termasuk ini kita boleh buang kerana kita lebih fokus kepada isu-isu hak asasi, termasuk terhadap ini sendiri. Betul. Okey, nampaknya perbincangan kita semakin hangat diperkatakan. Jadi yang seterusnya kita pergi kepada secara mudahnya liberalism adalah satu kefahaman. Dekat situ saya rasa terdapat kesalahan dan kita boleh membetulkan penulis supaya penulisan menjadi lebih menarik dan mudah untuk dibaca. Jadi bagaimana cara untuk membetulkan? Sebenarnya kalau kita baca pun, kita mesti baca, kita berhenti secara mudahnya liberalisme, tapi saya rasa sebenarnya mungkin dia tertinggal kot. Saya rasa begitu. Secara mudahnya kena ada koma. Sebab penggunaan dia dah cantik sebenarnya, penanda wacana dia dah cantik, cuma dia tertinggal koma. Tapi bila dah melakukan kesalahan ni, sudah tidak mencapai tahap kohesi yang diinginkan. Kohesi yang diinginkan ataupun syarat-syarat yang menunjukkan ketepatan ataupun penggunaan tanda baca yang tepat. Sebab tu kita perlu gunakan koma di sini kan. Betul. Jadi jika penulis meletakkan tanda koma, ia lebih cantik lah untuk kita baca. Okey, kita pergi yang seterusnya, iaitu siapa yang boleh mencampurinya sekalipun kerajaan. Saya rasa di sini juga terdapat kesalahan dan kita boleh betulkan. Bagaimana Ajwad? Kalau kita baca ayat ni, kepercayaan untuk beragama merupakan hak asasi individu dan tiada siapa yang boleh mencampurinya sekalipun kerajaan. Kalau kita baca yang last tu, sekalipun kerajaan, Tidak sedap didengar. Tidak sedap. Kalau boleh, kalau bagi saya lah, yang sedap dibaca, dan tiada siapa yang boleh mencampurinya hatta kerajaan sekalipun. Ya, betul. Jadi kita tambah hatta dan sekalipun tu kita letakkan di belakang. Ya, betul. Ada pendapat lain? Ya, pada pendapat saya, pendapat yang telah dilontarkan oleh saudara Ajwad adalah tepat. Kerana apabila kita baca mencampurinya sekalipun kerajaan adalah satu ayat yang tidak lengkap bagi kita kan. Apabila kita tambahkan hatta kerajaan sekalipun, ataupun kita boleh tukar mencampurinya walau kerajaan, walaupun kerajaan. Sekalipun ni kita buanglah kalau kita tambahkan walaupun kan. Jadi lebih sedap hatta kan. Betul. Hatta kerajaan sekalipun adalah satu ayat yang kita rasa lengkap lah. Jadi berdasarkan pendapat anda kalian berdua, saya rasa sekali ni tidak sesuai digunakan dalam ayat ni. Dia boleh digantikan dengan walaupun, ataupun boleh ingin digunakan tetapi letak di belakang. Ya, betul. Okay. Kita pergi yang seterusnya, iaitu suatu ketika dahulu yang antara lain menganggap semua agama adalah sama. Jadi bila saya baca sekali lalu juga, saya dapat merasakan ayat ni seperti tidak sepatutnya berada dalam penulisan formal. Saya rasa boleh ditukar menjadi ayat yang lebih sedap dan menarik untuk dibaca. Bagaimana? Okey, baiklah. Kita boleh lihat balik daripada ayat ni, lahirnya idea untuk menubuhkan IFC dan Forum Artikel 11 suatu ketika dahulu, yang antara lain, apabila digunakan antara lain ni, dia boleh membuatkan para pembaca keliru dengan apa yang ingin disampaikan oleh penulis artikel ini kan. Betul. Penggunaan ayat ini sukar difahami dan kita boleh cakap dia gunakan kata hubungan yang tak tepat lah. Sepatutnya digunakan macam mana? Forum Artikel 11 suatu ketika dahulu yang kedua-duanya menganggap ataupun yang lain-lain menganggap semua. Benar. Barulah cara penyampaian ataupun fokus untuk membanding bezakan kedua-dua fahaman yang ditimbulkan ini, baru kita boleh lihat cara penyampaian ini adalah tepat dan tidak mengelirukan para membaca. Ayat ni macam kalau kita sekali baca, kita akan pening. Dia perlu baca dengan baik kali baru membaca boleh. Untuk membaca awam, bagi saya dia akan ada kekeliruan dan masalah untuk memahami satu statement ataupun satu pernyataan yang dikeluarkan. Baik,
saya rasa saya setuju dengan anda berdua. Penulis perlulah menulis ayat tu, sesuatu ayat tu dengan secara bukan sahaja penulis mudah untuk membacanya, tetapi perlu memikirkan golongan yang ilmunya mungkin rendah daripada penulis. Jadi saya rasa kita tutup untuk penggunaan ayat. Jadi kita pergi kepada rujukan. Jadi dalam rujukan ini perlulah mengikuti konsep style APA 7.0. Okey. Jadi kita pergi yang pertama, iaitu kita boleh tengok di sini di dalam rujukan yang telah diberi, adakah kalian rasa rujukan ini mengikut style APA 7.0 ataupun tidak? Okay, pada pendapat saya, rujukan yang telah diberikan ataupun rujukan yang telah diletakkan oleh penulis artikel ini sendiri adalah mengikut format APA 7.0 betul. Okay, dan pada pendapat saya, isu yang telah diketengahkan adalah sama dengan apa yang diperkatakan di dalam perenggan yang telah disebut. Contohnya dalam rujukan yang telah diberikan oleh Mahai Zura ni, dia memberitahu tentang ajaran sesat hari minallah ni kan. Okey, bila kita lihat balik dalam teks itu sendiri telah sedang menceritakan tentang fahaman atau ajaran itu sendiri. Betul. Dia juga memberi kredit dalam teks. Ya, Itu yang penting. Bila memberikan kredit, barulah kita anggap tepatlah apa yang telah diberikan ataupun kredit dan rujukan yang diberikan oleh para penulis. Okey, pada pandangan saya, jika kita tidak menulis rujukan di dalam teks penulisan kita semasa kita sedang menulis tu, orang golongan-golongan pembaca mungkin tertanya-tanya dari mana dapatnya penulisan ini, rujukan ini. Jadi jika penulis meletakkan rujukan, maka ia mampu menjadikan satu penulisan itu boleh dikatakan sebagai penulisan yang terbaik. Okey, jadi kita pergi yang terakhir untuk sesi bahas santai kita pada malam ini, iaitu rujukan yang seterusnya, M-Star 2019. Jadi apa pandangan anda tentang rujukan ini? Sebenarnya saya telah menganalisis tentang rujukan M-Star ni. Dia bagi kredit dekat hanya pada rujukan yang akhir sekali. Tetapi dalam teks dia menggunakan rujukan M-Star, tapi dia tidak mengkreditkan dia M-Star tidak disebut dalam teks sebelum menghuraikan. Sepatutnya kita perlu beri kredit di awal huraian kita ataupun di akhir ayat kita. Tapi dekat sini dia tak bagi, dia tak letakkan M-Star di dalam teks, hanya letakkan pada rujukan. Jadi kita boleh anggap sebagai rujukan ini adalah rujukan yang palsu ke macam mana? Cakap palsu tu Dia bukan palsu, tapi kita dalam teks tu jadi kita susah nak cari mana yang M-Star cakap. Kita sebagai pembaca ni yang sukar untuk mengetahui perkara ni datangnya daripada mana. Okey, itu saja. Ada yang tambah tak ada? Saya rasa setakat itu dulu. Alright. Okey, saya rasa itu saja daripada kami. Selesai sudah kami menganalisis satu artikel yang bertajuk isu berkaitan dengan akidah dan pemikiran umat Islam di Malaysia. Jadi kami rasa sampai itu saja perbincangan kami pada malam ini, dan kita bersambung di lain hari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.